Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan kajian mengenai hubungan di antara penerimaan guru pelatih Pendidikan Islam IPG-KBA dan pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran jawi. Ini merupakan isi kandungan dalam pembentangan saya. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Pelajaran jawi merupakan salah satu bidang dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bagi sekolah rendah. Pemilihan kaedah, pengajaran yang sesuai sangat penting untuk mengajar jawi seperti penggunaan kaedah didik ibu. GPI iaitu Guru Pendidikan Islam perlu menitik beratkan penguasaan kemahiran jawi dalam kalangan murid dengan pengajaran menggunakan kaedah didik ibu disebabkan kesemua kandungan dalam buku teks Pendidikan Islam adalah dalam tulisan jawi. Baiklah, ini adalah dapatan kajian lalu yang mana dari segi penerimaan guru terhadap kaedah didik ibu, kita lihat kepada kajian Barney Izzati yang mana guru yang berumur merasa tidak yakin dan sukar menunjukkan penerimaan yang positif terhadap kaedah didik ibu. Dari segi kaedah didik ibu yang digunakan bagi meningkatkan kemahiran jawi, kita lihat dalam kajian Siti Aisyah dan Wan Munda Ruzana 2022, kaedah yang dilihat berkesan dalam pengajaran jawi adalah kaedah didik ibu kerana dapat meningkatkan minat murid disebabkan persekitaran pelajaran yang menyeronokkan. Dari segi kelemahan kemahiran jawi dalam kalangan murid, kita lihat dapatan daripada Amran 2019 yang mana tahap kemahiran murid dalam tulisan jawi adalah sederhana rendah, dan menurut Jawatankuasa Pendidikan Islam IKIM UIEM KPM 2018, 72.8% guru pendidikan Islam sekolah kebangsaan bersetuju mengatakan murid-murid masih mengalami masalah kelancaran membaca jawi. Kita lihat kepada pernyataan masalah dalam kajian ini adalah terdapat jumlah yang besar dalam kalangan murid yang masih tidak mahir dalam kemahiran jawi. Menurut Saiful Bahari dan Mazlan 2019, seramai 14% murid memperoleh sandi atau gagal dalam tulisan jawi dan disebabkan oleh penerimaan dan penggunaan kaedah pengajaran guru yang kurang berkesan, yang mana penerimaan guru yang berasa sukar melaksanakan kaedah didik ibu kerana mereka kurang jelas mengenai pendedahan kaedah ini dalam kajian Ramlah dan Nur Afni dan Siti Fatimah Azhara 2016. Objektif kajian ini adalah yang pertama, menepasti tahap penerimaan guru pelatih Pendidikan Islam IPG-KBA terhadap pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran jawi. Yang kedua adalah menepasti tahap pelaksanaan kaedah didik ibu tersebut, dan yang ketiga adalah menganalisis hubungan di antara tahap penerimaan dan pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran kemahiran jawi. Baiklah, soalan kajian bagi objektif kajian adalah yang pertama, sejauh manakah tahap penerimaan guru pelatih Pendidikan Islam IPG-KBA terhadap pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran jawi, dan yang kedua adalah sejauh manakah tahap pelaksanaan kaedah didik ibu dalam kalangan guru pelatih Pendidikan Islam IPG-KBA bagi kemahiran jawi, dan yang ketiga adalah adakah terdapat hubungan di antara tahap penerimaan dan pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran kemahiran jawi. Ini merupakan hipotesis kajian, iaitu ada dua, HO dan HA. Bagi HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap penerimaan dan pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran kemahiran jawi, dan HA alternatif adalah terdapatnya hubungan yang signifikan antara tahap penerimaan dan pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran kemahiran jawi. Ini merupakan kerangka konseptual kajian ini yang mana keseluruhan kajian. Okey, kita lihat anak panah yang bertitik itu adalah hubungan atau tidak terdapat hubungan antara penerimaan guru pelatih dengan pelaksanaan kaedah didik ibu. Baiklah, dari segi penerimaan, saya mengambil teori penyatuan penerimaan dan penggunaan teknologi UTAUT oleh Ivan Katish ETAL 2003. Dan dari segi pelaksanaan kaedah didik ibu, saya mengambil pendekatan didik ibu daripada Kementerian Pendidikan Malaysia 2016 dan pengajaran Imam Al-Ghazali 2012, yang mana dari ketiga teori ini terhasillah penerimaan guru pelatih Pendidikan Islam IPG-KBA terhadap pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran kemahiran jawi. Kita pergi kepada metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif, iaitu dengan menggunakan kajian tinjauan, yang mana instrumen kajian adalah melalui borang soal sidik, yang mana dalam borang sidik ada 3 bahagian, dan menggunakan skala Likert 1 hingga 5, yang mana daripada sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Kesimpulan kajian bagi kajian ini adalah guru pelatih PISMP Pendidikan Islam Ambilan Jun 2020 IPG-KBA yang sudah melepasi praktikum, dan seramai 76 responden dipilih daripada 95 populasi secara rawat muda mengikut penentuan saiz sampel Kajasi and Morgan 1970. Kajian rintis bagi merintis borang soal sidik adalah saya mengambil sampel 25 orang PISMP, PAI B dan C ambilan Jun 2021 hingga 2025, dan kebolehpercayaan bagi borang soal sidik tersebut menggunakan nilai perkali Cronbach alpha dan ujian normaliti. Dari segi kesahan item-item, saya merujuk 3 pakar, iaitu dari segi pakar kuantitatif, pakar bidang dan pakar kaedah didik ibu. Pengumpulan data dari sampel dapatan dari soal sidik melalui Google Form dan diedarkan melalui aplikasi WhatsApp. Dan penganalisisan data, saya menggunakan 2 statistik, iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Ini merupakan laporan kesahan daripada ketiga-tiga pakar. Ini adalah laporan kebolehpercayaan, yang mana daripada segi kajian rintis, saya melihat
keseluruhan item menunjukkan skor 0.925 iaitu sangat baik dan efektif. Dan ia boleh teruskan dalam kajian sebenar kerana nilainya semakin menghampiri 1.00 adalah terbaik. Kita lihat pada ujian normality, menurut Chua, data kajian dengan nilai skewness dan kurtosis yang terletak di antara negatif 1.96 hingga 1.9 adalah data yang bertaburan normal. Kita lihat kepada jadual, bahagian B dan bahagian C, keseluruhan data adalah bertaburan normal. Kita masuk kepada dapatan kajian dan perbincangan. Yang pertama adalah dari segi profil responden. Yang menjawabnya adalah kebanyakannya dari kalangan perempuan, iaitu seramai 77.6% dan selebihnya adalah lelaki. Dan kelas yang menjawab adalah lebih ramai yang menjawab kelas PID. Dan kita lihat bagi menjawab persoalan yang pertama, iaitu sejauh manakah tahap penerimaan guru pelatih pendidik Islam IPG-KBA terhadap pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran jawi. Baiklah, dari sini saya menggunakan jadual interpretasi min oleh Chiu dan Zulhelmi 2018. Saya berfokuskan kepada keseluruhan konstruk yang paling tinggi, iaitu jangkaan prestasi, yang mana min adalah 4.57 dengan sisi yang 0.455. Baiklah, responden memilih atau bersetuju bahawa mereka percaya dengan menggunakan kaedah didik ibu akan meningkatkan prestasi pengajaran jawi mereka. Dan item yang paling tinggi dalam konstruk jangkaan prestasi adalah item 1, iaitu saya yakin bahawa kaedah didik ibu dapat meningkatkan keberkesanan PDPC dengan min 4.62 dan sisi yang 0.489. Dapatan daripada normal libur 1 dalam kajian Khadijah ETL 2012 yang mengatakan sikap guru yang positif terhadap didik ibu membawa kepada keberkesanan pengajaran dan keberkesanan pengajaran guru kerana objektif pengajaran dapat dicapai. Bagi menjawab persoalan yang kedua adalah sejauh manakah tahap pelaksanaan kaedah didik ibu dalam kalangan guru pelatih pendidikan Islam IPG-KBA bagi pengajaran kemahiran jawi. Kita lihat konstruk yang paling tinggi, iaitu konstruk murid, yang mana dengan min 4.52 dengan sisi 0.289. Baiklah, menurut Amirah ETL 2023, murid itu berasa teruju untuk belajar dan tidak berasa bosan dalam aktiviti pembelajaran apabila menggunakan kaedah didik ibu. Dan item yang paling tinggi dalam konstruk murid adalah pada soalan ke-14, yang mana kaedah didik ibu berasaskan bahan teknologi membantu murid supaya tidak berasa bosan dalam pengajaran kemahiran jawi dengan min 4.62 dan sisi yang 0.489. Menurut Kiti Khadijah dan Maimun Aksyaf 2002, guru telah menggunakan teknologi seperti gamifikasi digital bagi mengatasi murid yang berasa bosan dalam pembelajaran sekaligus dapat mengetahui perkembangan murid. Bagi menjawab persoalan yang ketiga adalah adakah terdapat hubungan di antara tahap penerimaan dan pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran kemahiran jawi. Dalam jadual kita dapat melihat terdapatnya hubungan yang positif dan signifikan antara tahap penerimaan dan pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran kemahiran jawi dengan nilai korelasi 0.709, yang mana interpretasi kekuatan hubungan antara pemboleh ubah tersebut berada pada tahap yang kuat apabila kita melihat kepada jadual interpretasi nilai perkali korelasi oleh Chua 2014. Jadi, HO tidak terdapat hubungan signifikan antara tahap penerimaan dan pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran kemahiran jawi berjaya ditolak. Implikasi kajian dalam kalangan guru pendidikan Islam adalah dapat memperbagaikan kaedah pengajaran jawi dalam bilik darjah dan dapat mengetahui tak kemampuan murid untuk mengaplikasikan kaedah didik ibu. Dalam kalangan guru pelatih pendidikan Islam pula ialah dapat meningkatkan penguasaan dan pengetahuan mengenai kaedah didik ibu dalam pengajaran jawi, dan yang kedua adalah memahami dengan lebih mendalam pedagogi terkini untuk pengajaran jawi. Dan dalam kalangan atau dalam pihak KPM perlu sentiasa turun padang untuk melihat masalah-masalah yang berlaku dalam kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kedua adalah memberi penindahan dan perhatian kepada kaedah-kaedah terbaru untuk pengajaran guru. Cadangan kajian adalah boleh dilakukan bagi skop populasi yang lebih luas bagi mewakili zon atau negeri. Dan yang kedua adalah melakukan kajian kualitatif yang menggunakan kaedah temubuan dan pemerhatian. Baiklah, kita dah sampai kepada penutup. Kajian yang dijalankan telah memberi gambaran sebenar mengenai penerimaan guru pelatih pendidikan Islam IPG-KBA terhadap pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran jawi. Hasil daripada dapatan analisis deskriptif bagi pemboleh ubah penerimaan dan didik ibu mencatat nilai min keseluruhan pada tahap yang sangat tinggi. Nilai korelasi hubungan antara tahap penerimaan dan tahap pelaksanaan kaedah didik ibu dalam pengajaran kemahiran jawi kuat dan signifikan. GPI maupun GPPI perlu sentiasa menerima kaedah yang baru seiring dengan perkembangan zaman dan berusaha menambah ilmu pengetahuan supaya dapat menghasilkan pengajaran jawi yang berkualiti. Ini merupakan antara rujukan-rujukan dalam pembentangan saya. Baiklah, sekian. Terima kasih.